Mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, ya bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ini kita dapat meneruskan ya perkongsian kita dalam membaca Al-Quranul Karim ya, dengan meneliti hukum hakam tajwid seperti mana yang diajarkan ya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabah ya, kepada para tabi'in, tabi'in dan akhirnya sampai kepada kita pada hari ini, atas tujuan ya, bila mana kita membaca Al-Quran itu dengan bertajwid, kita nak menjaga ya, ini adalah salah satu kaedah ataupun kaifiat Allah Ta'ala memelihara isi kandungan Al-Quran. Maka bagus sebenarnya kalau tiba-tiba ada seorang tu baca lain sikit, maka kita persoal. Sebenarnya bagus tu ya, kalau ada dalam kalangan kita baca menyengit sikit ke, ada baca terlebih panjang sikit ke, maka kita persoal, ada ke baca macam tu, ada ke baca macam tu. Makanya bila kita cek balik, okey ya, riwayat ini ada sampai kepada Rasulullah, kita alhamdulillah ya. Tetapi kalau bacaan itu tidak ada, maka kita tolak. Sebab apa tuan-tuan? Niat kita hanya satu, iaitu nak memelihara isi kandungan Al-Quranul Karim. Itu caranya Allah Ta'ala memelihara isi kandungan Al-Quran ya, bukannya nak tunjuk pada kita cara cara ala-ala magic ala-ala magic ya. Quran itu tak boleh nak diusik, Quran itu tertulis sendiri ke, tak ada ya, bukan itu caranya. Allah Ta'ala memelihara isi kandungan Al-Quran bila mana orang menghafal Quran ya. Allah Ta'ala memelihara isi kandungan Al-Quran dengan cara orang belajar membaca Al-Quran. Maka ilmu itu diteruskan ya, diteruskan, dan itulah dia caranya Allah Ta'ala memelihara keaslian Al-Quran sehinggalah hari akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sedikit ya bersempena dengan bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, saya nak mengajak diri saya dan mengingatkan ya tuan-tuan dan puan-puan semua, mengajak bersamalah ya, marilah kita sama-sama memperbanyakkan ya selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukanlah kita berselawat ni sebab bulan Maulid Nabi maka kita berselawat, kita banyak-banyak selawat. Bulan Maulid je, bulan lain tak payah selawat. Tidak tuan-tuan, tidak ya. Ya, macam mana saya pernah sebutkan sebelum ni ya, banyak mana pun amalan kita tak akan ya terbalas jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya suka khutbah baru-baru ni. Ya, khutbah baru-baru ni siapa? Syekh Al-Alawi ya, Syekh Al-Alawi Al-Haddad ya, masya-Allah tabarakallah. Dia menyatakan apa? Ya, tak akan terbalas jasa kita kalaupun kita bersusah payah sampai tahap muka kita ni kita gunakan untuk berjalan. Ya, kita mungkin orang biasa-biasa macam kita ni mungkin kata apalah perumpamaan macam tu. Maksudnya buatlah cara, susahkanlah hidup kita macam mana sekalipun ya, untuk membalas jasa Rasulullah tak akan mampu terbalas. Maka atas itulah ya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berselawat ya, sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghargai ya perutusan baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi pada malam ni ya, kita teruskan pada perkongsian kita lah, insya-Allah taala. Kita meneruskan bacaan kita pada suratul Ra'di. Ya, kita meneruskan bacaan kita pada suratul Ra'di ayat yang ke-12. Ya, sebelum ni kita telah baca ayat nombor 10 dan ayat nombor 11, menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa sahaja yang disembunyikan, lebih-lebih lagi apa sahaja yang diucapkan ataupun dizahirkan oleh seseorang ataupun mana-mana makhluk ya, ataupun mana-mana makhluk ya. Dan rupa-rupanya Allah Ta'ala ada spy
Rupa-rupanya Allah Ta'ala itu ada kaki tangan. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada staff, ya, yang menjaga manusia ni. Masya Allah, tabarakallah. Ya, menjaga manusia dari sudut amalan dia. Ya, menjaga manusia dari sudut menggalakkan dia melakukan kebaikan. Ya, menjaga manusia itu daripada ditimpa oleh benda-benda yang menyakitkan. Ya, itu semua adalah atas arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada malam ni kita menyambung pada ayat yang ke-12. Ya, macam biasalah, ya, kita tengok dari sudut hukum tajwid dan waqaf dan ibtidak. Ya, waqaf serta ibtidak sekiranya perlu. Ya, sekiranya perlu, insya-Allah. Maknanya kalau ayat tu panjang sangat, sesuai tak kalau kita potong pendek sikit? Ya, kita tengok pada maksud ayat Quran itu, insya-Allah. Baik, Allah Ta'ala berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yurikumul barqa. Ya, huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahabas thiqal. Baik, saya kongsikan satu tempat berhenti yang saya sendirilah, ya, secara personal biasa jugalah saya berhenti, ya. Berhenti pada tama'a. Boleh berhenti pada tama'a. Kalau berhenti dekat khaufa saja boleh tak? Berhenti dekat khaufa maksudnya lengkap, tapi tergantung bila mana kita baca wa tama'a, tergantung. Ya, maka elok-elok elok sekali kalau kita gandingkan dua sekali. Huwallazi yurikumul barqa khaufan dengan wa tama'a, berhenti dan dibaca dengan kadar dua harakat. Tama'a dia menjadi hukum dia mad iwad. Ya, mad iwad. Tama'an asalnya tama'an tanwin, tukarkan kepada alif saja, tak perlu baca tanwin itu tadi. Tama'a dua harakat. Teruskan. Wa yunshi'u, nun sakinah bertemu dengan shin. Ya, wa yunshi'u, nun sakinah bertemu dengan shin, dibaca dengan kadar dengung sebanyak dua harakat dan diberikan nama oleh para ulama sebagai ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Baik, teruskan. Wa yunshi'us sahabas thiqal. Ya, wa yunshi'us sahabas thiqal. Ini huruf sa, ya, bukan sin. Bukannya basiqal, bunyi pun macam basikal. Tak ada. Ini huruf sa. Basiqal, huruf sa. Dan kita dah sebutkan sebelum ni, makhraj huruf sa ialah hujung lidah. Ya, makhraj huruf sa ialah hujung lidah. Apa maksudnya? Nak sebut huruf sa, keluarkan sikit hujung lidah kita daripada batasan gigi atas. Itu cara dia. Itu yang maksudnya keluar hujung lidah, ya. Itu sahaja yang kita kongsikan daripada yang kita keluarkan hukum hakam tajwid. Macam biasalah, siqal tu kalau kita berhenti boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6 harakat, ya. Mad arid lis sukun. Okey, itu sajalah, senang sangat, masya-Allah tabarakallah dia punya hukum tajwid dia. Insya-Allah kita akan mulakan dengan bismillah dan kita akan baca sama-sama ayat ni, insya-Allah biiznillah taala dalam kiraan 3. Tuan-tuan puan-puan semua, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahabas thiqal. Alhamdulillah, selesai bacaan kita pada ayat nombor 12. Baik, minta Haji tolong tunjuk ayat nombor 13. Kita baca ayat nombor 13 dulu, tuan-tuan. Ya, insya-Allah pada malam ni kita gandingkan ayat 12 dan 13 dan kita akan ikuti dengan huraian lah, insya-Allah taala. Sebab dia berkait rapat. 12 dan 13 dia berkait, ya, ceritanya lebih kurang sama. Baik, kita teruskan pada ayat yang ke-13. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Berhenti, ya, saya cadangkan, saya ajak berhenti pada khifatih. Asalnya khifatihi, 2 harakat, ya, tetapi bila mana kita berhenti kita mematikan huruf ha, kita iskankan huruf ha. Baik, dan nama hukumnya pada hi ni yang panjang 2 harakat ni adalah apa nama ni, mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Lama dulu kita pernah share apakah sebab dinamakan sebagai mad silah. Sebab panjang khifatihi itu
Kalau kita baca sambung, dengan perkataan yang seterusnya, wa al malaikatu min khifatihi wa yursilu. Kalau baca sambung baru ada panjang. Kalau kita berhenti tak ada panjang langsung. Tidak ada panjang langsung. Bahkan kita matikan huruf ha. Sama juga. Saya nak cakap situ ni ada lupa pula ya. Bihamdihi pun sama juga, ya mad silah qasirah 2 harakat, ya. Wal malaikatu bacaannya alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, iaitu 4 harakatnya wal malaikatu, ya, dan diberikan nama hukum mad wajib. Diberikan nama hukum mad wajib muttasil. Okey, itu dah ribu-ribu. Sebab itu kita teruskan wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha may dengung. Nun sakinah bertemu dengan ya digandingkan dengan ya yang seterusnya, dibaca dengung dengan kadar 2 harakat macam biasa, asalkan dengung 2 harakat. May yasha 4 harakat. Kita berhenti pada yasha 4 harakat dan kita matikan huruf hamzah, ya. Yang may tadi idgham ma'al ghunnah. Gabungkan nun dengan ya, mengekalkan dengung. Gabungkan nun dengan ya, mengekalkan dengung. Yasha mad wajib muttasil sama macam malaikah tadilah. Okey, kita teruskan. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Ya, wa huwa syadidul mihal. Itu saja hukum hakam tajwid yang kita keluarkan daripada ayat nombor 13, ya. Baik. Jadi maknanya kita dah sebutkan tadi, ya. Ada 2 tanda waqaf tambahan yang kita letakkan, iaitu pada min khifatih berhenti, lepas tu may yasha kita berhenti. Okey tuan-tuan, dalam kiraan 3 kita baca sama-sama ayat nombor 13 surah Ar-Ra'd. 1 2 3. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Alhamdulillah, ya, selesai bacaan kita pada ayat yang ke-13 daripada surah Ar-Ra'd. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian. Ya, selepas Allah Taala menceritakan tentang kehebatannya, ya, yang memiliki staf yang sangat hebat, ya, memiliki kaki tangan, memiliki pekerja-pekerja yang sangat hebat, bahkan sangat-sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Sebab apa mulia? Sebab apa malaikat itu mulia? Nombor 1, malaikat itu tak ada nafsu. Ya, malaikat itu tak ada nafsu. Yang kedua, malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. 100% total. Apa sahaja yang Allah Ta'ala suruh dia buat, sikit pun tak bangkang. Ya, sikit pun tak pernah mempersoalkan. Tak pernah tuan-tuan, tak pernah. Bacalah ayat Quran mana pun, ya, para malaikat itu tidak pernah mempersoalkan tindak tanduk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada beberapa ketika kalau kita baca ayat Quran ataupun hadis Rasulullah menunjukkan malaikat itu bertanya. Malaikat itu bertanya atas dasar nak tahu. Ya, atas dasar nak tahu, bukannya nak persoalkan. Tidak, malaikat tak pernah persoalkan. La ya'sunallah, tak pernah sekalipun mereka berbuat maksiat. Maksudnya tak pernah mempersoal ataupun mempertikaikan tindak tanduk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehebatan malaikat. Sekarang ni Allah Ta'ala menceritakan kehebatan lagi makhluk-makhluk yang lain pula yang kita boleh nampak. Ya, dalam ketika-ketika tertentu insya-Allah kita boleh nampak makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini. Dalam ayat nombor 12 Allah Ta'ala berfirman, huwallazi, dialah Tuhan, ya, dialah Tuhan yang yurikumul barqa, menunjukkan ataupun memperlihatkan kepada kamu al-barqa. Ya, dia memperlihatkan kepada kamu al-barq. Baik. Al-barq. Ya, sorry, sebelum kataan al-barq tu ialah saya nak highlightkan pada perkataan yuri. Yurikum.
Ya, yurikum. Ya, siapa yang belajar bahasa Arab dia akan perasan pula dah. Ya, dia akan perasan, dia akan nampak ya ini merujuk kepada huwa. Dialah dia. Ya ini merujuk kepada huwa. Huwa tu dia. Dia ni tak lain tak bukan ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kum. Kum ialah engkorang. Terjemahan senang tu. Korang ke kalian ke terpulanglah. Ya, menunjukkan kepada kamu semua. Siapa-siapa yang baca ayat ni akan nampak fakta ini. Ya, akan dapat fakta ini. Baik, yang ri ni apa? Ni dia. Ri ni apa? Ri ni berasal daripada perkataan ara. Ara. Ya, ara ni maksudnya menunjukkan kepada orang lain. Ya, menunjukkan kepada orang lain. Contoh kan. Okey, dalam poket saya ada sapu tangan. Saya pun keluarkan dan saya tunjuk pada tuan-tuan perempuan semua. Nampak tak sapu tangan saya? Nampak Ini perbuatan ini ialah menunjukkan, ara. Menunjukkan. Simple saja ya, sebagai contoh mudah ya. Baik. Jadi Allah Taala kata dia menunjukkan al-barq. Baik. Habis perkataan yurikum. Ya, habis perkataan yurikum, Allah Taala cerita tentang satu makhluk dia iaitu al-barq. Ya, al-barq. Ini simple saja tuan-tuan. Nama dia al-barq ni adalah petir. Ya, petir. Ataupun halilintar. Ya, ataupun halilintar. Saya tak tahu perkataan lain dah. Saya tahu kilat. Kilat. Tak tahu. Kilat. Ya, kilat. Saya tahu 3 perkataan sajalah kot. Ya, kalau ada perkataan lain, sabung menyabung tu dia punya perkataan sifat dia, perbuatan dia. Ya, kerja kilat tadi tu. Ya, yang kita nampak berselirat tu kan. Orang pun tak panggil berselirat. Orang kata sabung menyabung. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Ya, ala kulli hal inilah dia namanya untuk satu makhluk tu. Kadang-kadang lukis macam ni betul. Bila lukis gambar kartun di sini. Bukan macam itulah lebih kurang. Ya, itulah dia antara gambaran-gambaran ataupun ilustrasi untuk makhluk yang dinamakan sebagai al-barq. Baik. Allah Taala memperlihatkan al-barq. Apakah tujuan dia? Ya, apakah tujuan dia? Khaufan wa tama'a. Ya, daripada dulu lagi, daripada zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah insya-Allah sampailah ke hari kiamat. Ya, manusia bila nampak fenomena ini, ada fenomena. Ya, dia nampak sahaja kemunculan kilat di langit. Ya, bila dia nampak kemunculan kilat di langit, Allah Taala akan bagi masukkan dalam hati manusia 2 benda. Ya, Allah Taala akan letakkan dalam hati manusia 2 benda ni. Ya, rasanya tak ada benda lain kot. 2 benda ni yang paling utama yang akan ada. Yang pertama apa? Khaufan, iaitu takut. Ya, khaufan ialah rasa takut. Dan yang kedua ialah tama'an. Tama'an ni kalau kita perhati betul-betul, inilah dia asal usul perkataan tamak. Inilah dia asal usul perkataan tamak. Tapi dalam ayat ni bukan cakap tamak harta ke apa, tidak. Ya, dia membawa maksud mengharapkan amat sangat. Mengharapkan sesuatu dengan harapan yang amat sangat. Apa dia? Biasanya merujuk kepada hujan. Biasanya merujuk kepada hujan. Baik. Jadi ya, berdasarkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya, daripada huraian, ya, huraian ni simple saja daripada Al-Imam Qatadah rahimahullah, khaufan lil musafiri yakhafu azahu wa mushtaqqah. Ya, yakhafu azahu wa masyaqqatahu. Ya, wa masyaqqatahu. Ya, Imam Qatadah mengatakan bahawa takut itu adalah untuk orang-orang yang berada di luar rumah. Ya, rasa takut itu adalah terhadap orang-orang yang berada di luar rumah, lil musafir, yang dalam perjalanan, ya, di luar kawasan perlindungan dia. Takut-takut ditimpa ataupun disambar kilat. Itu senang untuk kita faham, masya-Allah tabarakallah. Wa tam'an lil muqimi yarju barakatahu wa manfa'atahu wa yatma'u fi rizqillah. Ya. Dan untuk orang-orang yang tinggal dalam satu-satu kawasan, yang berada dalam kawasan perlindungan dia, maksudnya dalam rumah dia ataupun kemah dia, dia mengharapkan apa? Mengharapkan berkat yang akan datang seiring dengan datangnya kilat. Macam saya cakap tadi, standard lah daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat insya-Allah. Bila mana orang anggap yang nampak saja kilat,
mereka akan mengharapkan hujan untuk turun. Ya, masya-Allah tabarakallah. Kemudian itu secara ringkaslah daripada Imam Qatadah. Baik, sebelum kita teruskan kepada potongan ayat yang seterusnya, ya, sebelum kita teruskan pada potongan ayat yang seterusnya, iaitu wa yunshi'us sahabas thiqal, Allah Taala menyebutkan, ya, Allah Taala menjadikan kilat itu tadi sebagai satu benda yang sememangnya patut ditakuti. Ya, sememangnya sebagai satu benda yang patut kita takut. Okey. Sedikit perkongsian tapi bukan dalam kitab tafsir lah. Bukan dalam hadis, bukan dalam bukan dalam Quran ke. Tak ada. Ini fakta sains. Tuan-tuan boleh cari sendiri, tak ada masalah. Ya. Malaysia pernah jadi dalam beberapa kali, dalam beberapa tempoh, ya, tahun, ya, negara ketiga paling banyak kena panah peti. Negara ketiga paling banyak kes kena panah peti. Masya-Allah tabarakallah. Ya. Kalau tak salah saya, tuan-tuan boleh cari, jangan risau, tuan-tuan boleh cari dalam internet. Tapi jangan cari sekarang lah. Ya, sekarang saya cari dulu, ya. Ada yang maklumat pada tahun 2009. Oh, lama sangat tu, 2009. Ada juga yang mengatakan kes yang sama pada tahun 2015. Ya, 2015. Tahun 2021 beberapa bulan lepas ada pula kes, ya. Orang berjoging kena panah peti lah, ya. Ada orang bawa kereta kena panah peti lah. Ya, masya-Allah tabarakallah. Ya, ada juga berita yang mengatakan, ni benda ni semua boleh tengok kat dalam portal berita, tuan-tuan. Ya, saya pun buka, saya cakap tu sekarang je. Ya, saya pun buka portal berita. Ya, kalau tahun berapa tadi Okey, ni yang mana satu ni? Kejap kita tengok sikit. Okey, pada tahun 2015, ya, kes kilat ni Malaysia dipanah 190 hari setahun. Ya, ribut peti berlaku dekat Malaysia dalam tempoh 365 hari. 190 hari tu peti saja. Ya, 190 hari tu kena peti, masya-Allah tabarakallah. Dan apa lagi? Ya, apa lagi yang saya boleh bawa? Ya, pada tahun 2019, 2 tahun lepas, ya, tragedi malam raya, 3 beranak maut di panah peti. Ya, kita buat sikit-sikit saja ni, bukan nak baca berita benar pun, ya. Pada tahun berapa pula ni? Allahumma salli ala Muhammad. Ni tahun 2015, ya, balik semula, reverse balik. Tahun 2015. Kalau dekat Malaysia, ya, kalau dekat Malaysia agak tinggi. Ya, 230 orang kena panah peti. Ya, 230 orang kena panah peti dalam tempoh 7 tahun. Ya, dalam tempoh 7 tahun berbanding negara yang lain. Maknanya kita antara yang tertinggi lah, masya-Allah tabarakallah. Kalau dalam website National Geographic pula, ya, kalau dalam website, dalam laman, ya, laman web National Geographic pula, biasalah National Geographic ni siapa? Ketua Amerika kan. Ya, Amerika lah, maka dia bawa fakta Amerika. Ya, dia bawa fakta negara dia, sudahlah, tak ada masalah pun. Amerika punya, walaupun bukan negara paling tinggi kena panah peti, ya, kira-kira purata 100 tahun orang mati kena panah peti. Purata 100 tahun orang mati kena panah peti, jauh lebih banyak berbanding dengan orang mati sebab taufan. Kan kita dengar apa? Hurricane, tornado tu, itu dahsyat tu. Itu dahsyat dah. Rupa-rupanya panah peti lagi dahsyat. Mati kena panah peti lebih tinggi kesnya. Ya, masya-Allah tabarakallah. Dan agak menakjubkan bila saya cek balik dalam kitab Syarah Tafsir Ibnu Katsir ni, ya, disebutkan oleh penulis kitab Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, walihadza, dia menyebutkan walihadza taksuru fi akhiriz zaman, menjelang dekat-dekat dengan kiamat, rupa-rupanya masya-Allah tabarakallah akan semakin banyak berlaku kes-kes peti ni. Tak kisahlah kena orang ke, kena pokok ke, kena rumah ke, kena bangunan ke, kena kereta ke, kes dia akan semakin bertambah menjelang akhir zaman. Ni sekarang tengah akhir zaman ni, tuan-tuan. Ya, kalau siapa yang rajin boleh cek statistik lah nanti. Ya, cek pada berita-berita, tengok berapa banyak, ya, orang asyik kena panah peti. Ya, masya-Allah tabarakallah. Seolah-olah tahu pula, ya, ulama-ulama ni macam dah buat anggaran ataupun jangkaan, ya, masya-Allah. Baik. Jadi untuk kita meneruskan sikit sebanyak lagi berkenaan dengan peti ni, kita baca dulu ayat yang seterusnya, ya, potongan ayat yang seterusnya. Allah Taala menyatakan wa yunshi'u as-sahabas thiqal. Sorry tuan, ayat nombor 12 tadi, ya. Wa yunshi'u as-sahabas thiqal.
Yunshi'u as-sahab as-siqal. Kalau ikut terjemahan, yunshi'u maksudnya dia mengadakan. Ya, saya padamkan perkataan ni. Baik. Allah Ta'ala menggunakan perkataan yunshi'u berasal daripada perkataan ansha'a. Berasal daripada perkataan ansha'a. Alright. Sekejap lagi kita tengok. Dan Allah Ta'ala kata as-sahab. Sahab tu awan. Saya tak payah tulis. Sahab tu ialah awan. Maklumat kedua yang kita nak share, yang kita nak kongsikan ialah as-siqal. Ya, as-siqal. Baik. Ansha'a ni apa? Ansha'a ni apa? Terjemahan senang, dia kata mengadakan. Mengadakan awan mendung. Oh, bagus terjemahan ya. Masya-Allah, tabarakallah. Saya tak baca tadi ya. Dia mengadakan. Baik. Macam ni lah. Saya pun mohon maaf, saya tak bawa maklumat paling tepat untuk perkataan insya'. Tapi saya bagi gambaran mudah saja tuan-tuan. Insya' ni macam ni. Insya' ni macam ni ya. Ambil ni sikit. Ambil ni sikit. Ambil ni sikit. Susun jadi besar. Ya. Ambil sikit, gabung kat sini. Ambil ni, gabung kat sini. Ambil ni, susun kat sini. Ini buah atas, ini buah bawah. Ya. Last dia jadi satu benda. Hasil daripada gabungan yang banyak-banyak tadi. Okey? Dia jadi gabungan, dia satu benda daripada hasil gabungan benda-benda yang sedikit tadi. Baik. Apa kaitannya dengan awan? Apa kaitan dengan awan? Ya. Orang yang mengkaji cuaca, orang yang mengkaji awan, ya, orang yang mengkaji awan, ni nak kena lukis juga ni, nak tanak ni. Ini laut. Ni muka bumi lah. Ada laut, ada sungai. Ya, ada jeram, kolam, tasik dan sebagainya. Tak kisahlah Ini matahari. Matahari macam tu boleh lah lebih kurang. Macam tu dada yo. Okey. Matahari memanaskan air. Ini sains sekolah rendah ni tuan-tuan. Malu pula rasa Sains darjah 3 atau darjah 2 macam tu lah lebih kurang. Ya. Matahari memanaskan permukaan. Air yang ada dekat bawah ni naik ke atas. Air ni naik ke atas sebagai apa? Sebagai air ke? Tak, sebagai wap air. Waktu matahari panaskan benda ni, kalau kita pergi pun tak semestinya kita akan rasa wap air tu. Ya. Nak bayangkan wap air ni macam mana? Kita masak air dalam periuk, tadah tangan ke atas tu. Rasa basah-basah tu wap air lah tu. Itu kalau wap air yang menggelegak dalam periuk. Yang kat tasik tak ada pula kita pegang macam ni terasa berair kan? Tak ada. Tak terasa. Ya, nak katakan punya halus. Ada tuan-tuan, tapi tak terasa. Nak katakan apa? Punya halus. Baik. Wap air yang sangat halus tu naik atas, rupa-rupanya Masya-Allah, tabarakallah, kuasa Allah Ta'ala, dia menjadi makin berat. Kenapa jadi makin berat? Ya, dia naik atas ni, berkumpul kat sini ni. Berkumpul ni, dia jadi makin berat. Kenapa tuan-tuan? Nombor 1, wap air tu dia bergabung dengan gas-gas, asap-asap, debu-debu kat atas. Itu satu. Yang kedua, dia dah bercantum dengan awan yang dah memang ada dekat atas. Dia dah bercantum dengan awan yang memang ada dekat atas. Ya, awan tu pula biasanya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, awan biasanya ada air dan ais. Awan biasanya ada air dan air batu. Tinggal air batu tu tak kena kepala kita je. Ya. Kalau kita rasa pelik dengan benda ni, tak ada benda pelik sebenarnya kan. Kapal terbang yang bosi tu pun boleh terbang. Ya, kapal terbang tu pun boleh terbang. Apa masalah? Allah Ta'ala nak jadikan awan ni, masya-Allah, tabarakallah. Kuasa Allah Ta'ala. Sebab tu awan tu Allah Ta'ala kata siqal. Siqal ni apa? Dia menanggung beban. Dia menanggung beban. Nak lagi, budak muda kata rare. Nak lagi janggal lagi, nak lagi orang kata kes pelik lagi, awan tu kadang-kadang ada ikan pula kat atas tu. Ikan, batu pun ada kat atas. Masya-Allah, tabarakallah. Ya, batu pasir pun ada. Itu yang datang ribut pasir, itu yang kata hujan batu, hujan air batu. Benda ni tak pelik tuan-tuan. Kuasa Allah Ta'ala. Atas ni biasa ada dua benda ni. Air dengan ais. Mana datang ni? Inilah. Wap air yang halus sangat tadi tu. Tuan-tuan, sepanjang-panjang yang kita cerita ni, inilah dia insya'. Inilah dia insya'. Ya. Sikit situ, sikit sini, lala jadi besar kat atas. Lala jadi besar kat atas. Dan, ya, ni saintis cakap lah. Saintis cakap. Ya.
Awan yang membentuk peti semua tu, nama dia apa nama tadi? Lupa dah. Cumulo adalah cumulonimbus yang paling besar. Ya, awan yang paling besar itulah dia. Ya, awan yang paling besar tu dia yang dinamakan sebagai awan peti. Awan yang halus-halus nampak macam cari-cari tu tak ada. Tu tak ada peti tu dah. Tak ada. Dia mesti yang besar berkepul-kepul betul tu. Ya, maka itu dinamakan sebagai awan peti. Ini yang menjadi peti tu, masya-Allah tabarakallah, dan dibawa sekali ni. Air dan ais tadi. Ya, dibawa air dan ais tadi, ya. Maka itu menerangkan untuk perkataan as-siqal. Itu menerangkan perkataan as-siqal. Baik, kita teruskan, ya. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Ya, wa yusabbihur ra'du bihamdihi, masya-Allah tabarakallah, ya. Ayat ni adalah ayat yang menceritakan juga fenomena alam yang belum lagi mampu dijangkau oleh manusia. Ya, ayat yang menceritakan tentang satu kejadian, ya, kehebatan ciptaan Allah yang manusia belum lagi mampu untuk menghuraikannya. Apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala menyebutkan satu makhluk ni yang hebat ni, iaitu Ar-Ra'du. Inilah dia puncanya, surah ni dinamakan sebagai Ar-Ra'du. Bukan perkataan Ra'du tak dalam surah lain, ada juga ayat Quran lain yang cerita tentang perkataan Ar-Ra'du, iaitu kejap itulah kalau apa hafazan tu tak berapa nak sabit mana, itulah dia kan masalah kan, masya-Allah tabarakallah, ya. Perkataan Ra'du dalam Quran ada dua je sebenarnya tuan-tuan. Satu lagi pada surah Al-Baqarah, ya, pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-19, ya, au kasayyibin minas sama fihi zulumatun wa ra'dun, ya, wa ra'dun wa barqa, ya, masya-Allah tabarakallah, ya. Dia makan dua perkataan saja, ya, dua kali saja perkataan ar-ra'du dalam Al-Quran. Tetapi untuk ayat ini, special untuk ayat ini yang menceritakan tentang makhluk ini, maka ulama-ulama, ya, memberikan nama surah ni dengan surah Ar-Ra'di. Baik. Sekarang ni Ar-Ra'du ni pula apa? Tadi kita kata barqa. Sekarang kita kata Ra'dun. Ra'dun ialah guruh. Ya, guruh. Orang belah-belah Indonesia kata guntur. Kan? Guntur. Orang putih kata apa? Tanda. Bolehlah tanda. Tak kisahlah. Ya, guruh ataupun guntur ni. Okey. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan satu fenomena. Guruh itu bertasbih. Saya ulang. Guruh itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guruh itu yang berdentam-dentum bunyi dia tu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal malaikatu. Begitu juga yang bertasbih ialah para malaikat. Yang bertasbih juga adalah para malaikat. Min khifatih. Ya, min khifatih. Ya, malaikat-malaikat dalam keadaan takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikat dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas mereka bertasbih. Bertasbih. Wa yursilu, dan Allah Ta'ala menghantar. Ya, Allah Ta'ala menghantar as-sawa'iq. Tengok terjemahan as-sawa'iq, ya, iaitu halilintar. Ya, as-sawa'iq, ya. Sawa'iq ialah kata banyak kepada sa'iqah. Ya, sawa'iq ialah kata banyak kepada sa'iqah. Sad, alif, ain, qaf, tamarbutah. Sa'iqah kata banyak dia adalah sawa'iqun. Ya, halilintar ataupun peti ataupun kilat tadi. Fayusibu biha man yasha, dan Allah Ta'ala mengenakan kilat itu ataupun halilintar tu tadi kepada sesiapa sahaja yang dia mahu. Makanya kalau ada orang kes kena panah peti, kita jangan senang nak jadi sebab kalau dia duduk bawah pokok. Nak jadi sebab kalau dia duduk seorang-seorang kat tengah-tengah padang pegang payung atau pegang kayu ke contohnya. Itu cuma nak jadi sebab. Ya, nak jadi sebab. Hakikat sebenarnya Allah Ta'ala kata apa? Yusibu biha man yasha. Siapa yang Allah Ta'ala takdirkan dia kena peti, dia akan kena peti. Dah, itu saja. Itu bab akidah tuan-tuan. Dalam pada kita bincang bab alam semua ni, semuanya sandarkan kepada Allah
Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita teruskan, berhenti kat sini dulu ya. May yasha tadi, mana datangnya peti? Ya, mana datangnya peti? Dan mana datangnya ar-ra'du ataupun guruh? Ya. Yang ini bab ni tuan-tuan, bab kilat, bab guruh ni. Rupa-rupanya, masya-Allah tabarakallah, rupa-rupanya orang yang kaji cuaca sampai ke sudah dia tak boleh nak pastikan dengan confirm. Dia tak boleh nak pastikan dengan confirm tuan-tuan. Ya, macam mana boleh berlaku tu? Tak ada orang kata, faham tak? Maksudnya tak ada kata sepakat. Ya, tak ada kata sepakat yang kata okey, inilah dia punca asal berlakunya peti. Tak ada yang boleh kata macam tu. Ada benda-benda yang diorang boleh bersetuju, ada idea-idea yang diorang boleh orang kata pegang, tetapi kebanyakan dia dalam banyak hal banyak hal diorang tak boleh nak bersepakat. Ya, apa maksudnya? Contoh macam ni lah. Bumi ada berapa bulan? Contoh mudah. Bumi ada berapa bulan? Bumi ada berapa bulan yang mengelilingi bumi? Ada berapa? Satu je. Siapa kata dua, nampak benar lah, tak belajar. Faham tak? Ya, itu fakta sains yang disepakati. Senang. Saya bagi contoh mudah aja. Itu fakta sains yang disepakati. Lagi teruk lagi kalau orang kata bumi ada 12 bulan ustaz. Ya, tak termasuk bulan tengkujuh ke benda ke. Tu payah juga tu. Ya, bulan benda bulat tu yang keliling-keliling tu hanya ada satu. Fakta sains disepakati. Rupa-rupanya dalam bab kilat dengan guruh tak sepakat. Tak sepakat rupanya. Ya, masya-Allah tabarakallah. Lain orang, lain dia punya finding. Lain orang, lain benda yang dia jumpa. Tapi semuanya hampir, ya, benda yang diorang boleh setuju ialah, ya, antara benda yang diorang boleh sepakat. Ya, saya lukis balik, ya, sikitlah, ya. Jam pun dah bunyi dah tu. Mungkin separuh saja ayat ni kita huraikan pada hari ini. Yang diorang boleh bersetuju ialah ni awan besar tadi tu. Kan? Saya kata tadi as-siqal kan? Saya kata tadi as-siqal. Dia ada beban, dia ada tanggungan dia. Dia macam ni tuan-tuan. Yang ada air tadi ni, yang ada wap air, yang ada ais tadi ni, yang berat-berat turun bawah. Yang berat-berat turun bawah. Yang ringan-ringan, yang masih lagi gas-gas tu naik atas. Ya, yang berat turun bawah, yang ringan-ringan tu akan naik atas. Dalam keadaan benda ni awan ni bukan bola, ni awan ni. Dalam keadaan terapung-apung dekat atas sana. Baik. Bila dia berpusing-pusing macam ni, tu dah. Bila dia berpusing-pusing macam ni, ada berlaku kita kata apa? Pergeseran. Cas positif dengan negatif. Pula dah, tu tambah tolak ustaz. Kalau kita tengok bateri kan, atau jumper kabel lah, wayar yang nak start kereta tu, kalau kita bateri habis tu kan ada tambah tolak. Tak ada matematik situ dah. Ya, tu cas positif dengan cas negatif. Senanglah kan. Maka benda ni kena bersambung. Kalau positif dia tendang. Positif dia tendang. Kalau negatif pun tendang juga. Maka dia kena tambah dengan tolak, positif dengan negatif. Baik. Bila dia bergeser-geser macam tu, dia mula dah keluarkan cas elektrik. Yang ini yang diorang boleh sepakat. Ya. Kebanyakan pengkaji dia cakap benda macam ni. Ya, dah berpusing-pusing tu, dah dari elektrik tu. Nak lagi best lagi. Rupa-rupanya dekat bumi ni pun ada cas juga. Dekat bumi ni pun rupa-rupanya ada cas juga. Ada tanah, ada kawasan lembah ke apa ke, gunung ke yang positif, ada juga yang negatif. Bagi dengan darab tak ada. Alright? Maka kalau awan tu dibuatnya ni kajian diorang. Kalau kat sini positif, dia tertarik tuan-tuan. Ya, dia tertarik. Ni dengan ni tertarik, tu yang elektrik tu turun tu. Itu yang elektrik tu turun. Masya-Allah tabarakallah. Kalau dan awan tu pula ada tolak, negatif dekat sini, dia sampai kawasan yang positif tu, dia akan tertarik juga. Ya, dia akan tertarik juga. Baik. Apa yang membuktikan benda ni? Ya, apa yang membuktikan benda ni? Baik.
Yalah, selain daripada kita sebagai umat Islam sandarkan benda ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok ada satu pengkaji lah ya, ahli, orang ni tak terkenal, saya pun tak lupa nak catat nama dia siap-siap, saya mahu sangat ya, ni ada online ni, saya cakap terus terang, saya minta maaf, lupa nak cek nama dia, tapi dia share satu video, dia ada peralatan yang memang Masya Allah Tabarakallah, kamera berapa ribu kita tak tahulah, kamera yang gila mahal, memang gila tajam dia punya gambar dia tu, dia punya video dia tu, dia rakam kilat tuan-tuan, dia rakam kilat dekat satu kawasan padang, dia rakam kilat tu turun, dia boleh rakam tu dan dia slowkan gambar kilat, ya, slowkan video kilat tu canya slow, dia slowkan gambar sebenarnya, slow, tiba-tiba kalau tengok betul-betul dalam video tu, dekat sini ada elektrik naik, dekat sini kawasan yang nak kena tu ada elektrik naik, elektrik tu naik tapi halus lah. Ini nampak macam apa? Kita kata macam nampak macam kayu. Ini nampak macam rambut. Halus je. Ya, daripada muka bumi ni, Dia pun bergabung. Bila bergabung tu boom, berdentum. Ya, bila bergabung tu memang berdentum lah. Baik. Berdentum tu belum guruh lagi. Yang berdentum tu belum guruh lagi. Itu baru kena kat bumi. Bila dekat kena kat bumi, rupa-rupanya Masya Allah Tabarakallah, ni pun fakta sains yang diorang setuju juga, benda ni macam apa benda yang orang guna sebat orang tu? Cemeti. Dia macam cemeti benda ni. Tarik lepas tarik balik. Dia ni naik balik. Kena kat sini dan naik semula. Bila naik semula, yang kita nampak macam tunggal, macam peti tunggal tu sebenarnya ada banyak cabang. Cabang tu dekat awan lah. Ya. Dia pecah sini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, yang pecah tu buat bunyi. Yang kita kata sebagai guruh tadi. Ya, yang kita kata sebagai guruh tadi. Maka ini kajian dia, Masya Allah Tabarakallah. Ya, ala kulli hal, ini semua berlaku atas perintah Allah Subhanahu Taala. Itu kita pegang sebagai orang Islam lah. Ya, dan tak salah untuk kita kaji benda ni sebab benda ni sudah terbukti pun. Ya, sudah terbukti. Tinggal lagi ya sama ada kita ya beriman dan meyakini bahawa itu semua di bawah kudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Itu secara ringkas yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan Al-Barq dan juga Ar-Ra'di. Sebagai penutup ya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, ya, Allah Taala mengajarkan dalam Al-Quran ni sebagai penutup lah ni, ya, habislah ni, ya. Sebagai penutupnya saya nak kongsikan satu ayat Quran. Ya, saya nak kongsikan satu ayat Quran yang mana Allah Taala mengajar kita. Ya, Allah Ta'ala mengajar kita bila mana kita melihat kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bila mana kita melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, iaitu satu doa firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Tuan-tuan boleh tengok ya, siapa yang buka Al-Quran tu tengok muka surat 75. Ya, siapa yang buka Al-Quran tu boleh tengok muka surat 75. Ya, doa tu panjang sebenarnya. Ya, tapi kalau nak kita kata spesifik ya menceritakan tentang guruh ya, tentang kilat ke, itu ada doa dia yang lain. Ya, itu ada doa yang lain. Yang ini doa umum. Ini doa umum. Kita nampak pelangi ke, kan, kita nampak ya, dah lama mendung, tuan tengok matahari keluar, alhamdulillah, ya, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Satu doa umum dalam ayat 191 surah Ali Imran juzuk yang keempat. Ya, ni dah masuk ujung-ujung lah ni. Ya, muka surat terakhir, second last, ya, kedua terakhir daripada surah Ali Imran. Allah Taala menceritakan allazina yazkurunallah, iaitu orang-orang yang sentiasa menyebut-nyebut nama Allah, mengingati Allah. Qiyaman, ketika mana mereka berdiri. Qu'udan, ketika mana mereka duduk.
wa ala junubihim. Time baring pun sempat lagi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, dan mereka sentiasa berfikir tentang penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Dan apa doa dia? Nampak Allah Taala ajar. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau jadikan ini semua sia-sia. Rabb subhanaka, maha suci Allah Subhanahu wa taala, faqina azabannar. Maka ya, dengan sebab kami ini kurang bersyukur, dengan sebab kami ini kurang beramal, punya banyak nikmat engkau bagi pada kami, kehebatan yang kau tunjuk pada kami masih lagi kurang beramal, kami minta ampun. Faqina azabannar, jauhkanlah kami, peliharalah kami daripada azab api neraka. Kalau ya, saya kongsi setakat itu sahaja. Ya, saya kongsi setakat itu sahaja. Tapi kalau tuan-tuan tengok pada ayat nombor 193. Yang ni pun kadang-kadang imam ada baca ni. Imam ada baca juga biasanya ayat nombor 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya, minta ampunkan dosa, minta kita dimatikan dengan orang-orang yang soleh dan solehah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tangguh dengan doa, mudah-mudahan ya bacaan Al-Quran kita, perkongsian kita memberikan manfaat kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat khususnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan dan tanda-tanda kelemahan diri saya sebagai hamba-Nya yang lemah, ditangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.